kita start apa tu pertama sekali selamat hari raya, dan kita start dalam teks Arab ini ialah fasal al-khamis asyar, fasal ke-15. Jadi mengikut Puan Nazli tadi 14 dalam teks horizontal. Okey, dia kata pertama sekali okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali. Itu suara mana anda, Dr. Basri? Tak, suara kat Facebook. Saya dah tutup. Okey. Saya Datuk. Mungkin kita boleh confirm dengan Syekh Farid tentang yang saya kata yang 15 Yang chapter 15, tajuk yang saya ada ialah Prestige Last at 4 Generation in One Lineage. Jadi maknanya 15 itu atau 15? Itulah teks Rosenthal 14. Jadi Datuk cakap tengok enter terjemah. Datuk terjemah tu sebagai apa dia Arabnya? Ya, dia 4 generation tadilah. Dia lah sama. Tapi Arab tak 15 ada ke 14? Dalam bahasa yang kami pegang ni 14. Itulah gap satu pasal. Dia kata penghujung titihan dalam satu period itu ialah 4 bapa. Tak begitu ya? 4 generation lah. Okey. Ya. Jadi mungkin ada horizontal dia mungkin digabungkan ada bab-bab mana tu. I'lam anna al-alam al-unsuri bima fihi kainun fasidun la min dawatihi wala min ahwalihi. Dia kata dalam dunia unsuri dan dalam dunia benda-benda dia. Ada benda yang kain fasid, ada benda yang merosakkan. Fal mukawwanatu minal ma'dani wan nabati wa jami'il hayawanat al-insan wa ghairihi kainatun fasidatun bil mu'ayanati. Ini maknanya dia cerita tentang ada unsur jahatlah, unsur pemusnah dalam alam unsuri. Dia translate apa kan alam unsuri ni dalam horizontal tu? Apa tu? Kalau saya faham macam ni tu. Alam ni ada unsur-unsur yang boleh decay. Dia tidak ada satu term yang dia translate. Dia kata it should be known that the world of elements and its contents come into being and decay. Maknanya kan being dan decay dia akan musnah, dia ada cycle dia. Dia kata macam ni, lamanya dia translate al-alamul unsuri itu maknanya dia translate dalam mengikut translation bahasa lah. Element ya. Element. Wall of element. Wall of elements. Innal alam al-unsuri bima fihi kainun fasid la min dawati wa la min ahwali. Maknanya Datuk. Okay. Unsur tu elemen Ya, elemen. Okey. Boleh. Ya. Dia kata benda yang benda yang menjadi perosak tu, benda yang rosak tu bukan dari dia sendiri kan? Fal mukawwanat min al-ma'din wal nabat wa jami'il hayawanat al-insan. Ma'adin logam, tumbuhan dan hayawan termasuk dia Ibn Khaldun ni manusia itu ialah hayawan lah. Kainatun fasidatun bil mu'ayanah. Dia ada benda yang merosakkan tadi. Wa kadzalika ma ya'ridu laha min al-ahwali khususan al-insaniyah. Mungkin ada kadang-kadang benda yang memusnah tu ialah persekitaran atau keadaan yang dihadapi, terutama sekali manusia banyak terdedah kepada pengaruh keadaan. Fal ulum
tansha'u thumma tudrasu wa kadzalika as-sana'a wa amsalha. Misalnya ulum itu dilahir kemudian dipelajari, begitu juga industri dan sebagainya. Itu dia punya introduction lah, dia punya falsafah ilmu dia. Wal hasabu minal awarid allati ta'ridu lil adamiyyin, dan titihan itu merupakan satu unsur yang berkait ta'ridu, yang lil adamiyyin, untuk manusia. Itu hasab lah, maknanya bagi manusia problemnya ialah hasab, itu titihan. Fahuwa kainun fasidun la mahalah, iaitu satu oknum yang boleh musnah. Boleh musnah, maknanya semestinya boleh musnah. Walaysa yujadu li ahadin min ahli al-khalifati syarafun muttasilun fi abaihi min ladun Adam ilaihi illa ma kana bidzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam karamatan bihi wa hiyatatan ala sirri fihi. Tidak ada seorang pun daripada ahli khalifah, daripada manusia ni, syarafun muttasilun, satu kemuliaan yang berpanjangan sejak daripada mula bapak tok nenek dia lagi, daripada Adam kepada dia, kecuali Nabi lah, kerana ada karamah dan itu. Wa awwalu kulli syarafin kharijiyatin kama qila hiyal khuruj wa hiyal khuruju 'an ar-ri'asah wa syaraf ila ad-di'ati wal ibtidal wa 'adamil hasabi. Maknanya maknanya kemuliaan yang paling awal sekali daripada unsur luarnya, sebagaimana dikatakan, ialah keluar daripada keketuaan, kepimpinan dan kemuliaan kepada kerendahan dan tidak adanya nama baik titihan dia, hasad nama baik titihan dia. Wa ma'nahu anna kulla syarafin wa hasabin fa'adamuhu sabiqun alaihi sya'nu kulli mahdi. Maknanya benda tu sebelum ada tu satu kedudukan yang mulia itu dan kebaikan titihan itu, dia tidak ada. Macam itulah daripada tidak ada ke ada, daripada ada ke tidak ada, begitu bertukar ganti. Thumma inna nihayatahu fi arba'ati aba, 4 generasi, 4 pak. Ana 4 bapak. Sini mungkin bapak yang immediate atau bapak yang sebelah tu dia panggil aba. Sebab itu kita sebut abauna Ibrahim, bapak kita Ibrahim, padahalnya berapa lapis dengan Nabi Muhammad. Wa dzalika anna baniyal majdi alimun bima anahu fi bina'ihi. Seorang yang membina keagungan itu, dia tahu bagaimana dia mengalami dalam membina keagungan itu. Wa muhafizun 'alal khalali allati hiya asbabu kaunihi wa baqaihi, dan dia pun tahu bagaimana memprotek segala kelemahan-kelemahan yang boleh menjadi sebab kepada itu, dan boleh menjadi sebab kepada dia boleh jadi terus-menerus kekal. Wa ibnuhu min ba'dihi mubashirun li abihi, juga anak dia secara langsung boleh boleh melanjutkan usaha dan kekuatan bapa dia. Faqad sami'a minhu dzalika wa akhadahu anhu, dia mendengar sendiri macam para sahabat dan sebagainya itu dengan Nabi. Illa annahu muqassirun fi dzalika taqsiru sami' bi syai'i 'anil ma'ani. Tapi nak banding dengan bapa dia adalah mengalami kekurangan. Mungkin orang yang mendengar sesuatu tidak sama dengan orang yang mengalami sesuatu. Thumma idza ja'a tsalis, sampai kepada generasi yang ketiga, bapa yang ketiga,
كان حظه الاكتفاء بالتقليد خاصة فقصر على الثاني تقصير المقلد عن المجتهد. Jadi generasi ketiga dia sudah menjadi hanya pengikut sahajalah, tidak mewarisi betul-betul. Jadi mengikut tradisi yang nahnu ma alaihi abauna, apa yang tok nenek kami buat macam inilah kami pun ikut. Mungkin faham, mungkin tak faham. Idza jaa ar-rabi' qassara an tariqatihim jumlatan wa adaa al-khilal al-hafizah li bina'i majdihim wa taqraha wa tawahhama anna dhalika al-bunyan lam yakun bimu'anatin wa la takallufin. Innama huwa amrun wajaba lahum منذ أول النشأة بمجرد انتسابهم وليس بإصابة ولا بخلال لما يرى فيه بما يرى من التجلة بين الناس ولا يعلم كيف كان حدوثها ولا سببها. Ya, bila data yang keempat tu, maka mereka itu sekadar melakukan apa saja tanpa faham dan tidak mengetahui pun konsep sebenar, pengertian sebenar, malah dia rasa kadang-kadang ini khurafat. Macam kita duduk mempertikaikan keluarga apa tak adat resam dalam masyarakat kita lah. Benda ni bukan apa-apa sangat. Tapi kita hanya patut kita ikut saja. Walaisa bi isabatin wala bi khilalin lima yara, maka tidaklah merupakan sesuatu unsur yang boleh memperkukuhkan kedudukan mereka. Wa yatawahham annahu an-nasabu faqat fayarba'u bi nafsihi an ahli asabiyyatihi. Maka ini dia kata ini soal tradisi keturunan kita ikutlah. Wa yaral fadla lahu alaihim ووثوقا بما ربي فيه من استتباعهم وجهلا بما أوجب ذلك الاستتباع من الخلال التي منها التواضع لهم والأخذ بمجامع قلوبهم فيحتقرهم بذلك فينغضون عليه ويحتقرونه ويديلون منه سواه من أهل ذلك المنبت ومن فروعه في غير ذلك العقب للإذعان لعصبيتهم كما قلنا بعد الوثوق بما يرضونه من خلاله فتنمو فروع هذا وتذوي فروع الأول وينهدم بناء بيته هذا في الملوك. Ini semuanya ini leceh-meleceh antara satu sama lain, menafikan, kemudian tidak lagi menerima keagungan yang dulu itu sebagai asal yang dipahami betul-betul. Maka inilah sebabnya kejatuhan kepada al-muluk, kekuasaan. Jadi maknanya dia boleh tegak selama 4 generasi sahaja mempertahankan kekuatan yang dibina oleh generasi pertama, kerana generasi seterusnya sama ada sekadar mengikut apa yang dikatakan oleh generasi pertama, generasi kedua sekadar mengikut apa yang dia dengar, generasi ketiga sudah kacau, generasi ketiga sudah, generasi keempat sudah kacau betul-betul. Maka di sinilah saat kejatuhan. Itu yang dikatakan oleh beliau. Wa hakadha fi buyutil qabail wal umara wa ahli al-asabiyyati ajma'. Sebagaimana juga yang berlaku pada raja-raja, pemerintah, begitulah juga yang berlaku pada kabilah dan ketua-ketua ketua-ketua masyarakat dan ahli-ahli asabiyah semua sekali. Thumma fi buyuti ahli al-amsar. Begitu juga berlaku dalam keluarga yang lebih kecil sikit daripada orang yang sezaman dia tu, orang kawasan itu. Idzan hattat buyutun nasha'at buyutun ukhra. Bila jatuh satu perut, kita katakan buyut, satu keluarga yang saiz dia kecil sikit, maka keluarga naik pun, keluarga lain pun naik pun. Min zalikan nasab. Dalil keturunan yang sama. Yasha, ini ayat Quran lah tu. Jadi saya duduk bincang dengan Ustaz Kamil di Kelantan.
sebenarnya yang menjadi menteri besar tu orang dalam asabiah sama ini kita duduk buang masa duduk di Nona Puri lagi ni. Ni macam mana kita panggil-panggil tak ada Aku hujan kuat sini. Hujan tengah lebak. Tak apalah. Okeylah. Puan Nazli nak tanya Pak Imam Ghazali. Dia lah. Jadi kita ada bicara dua lalu. Yang Ustaz Kamil ni. Pertama Haji Sohak. Menteri Besar. Kemudian Datuk Asri. Pak Datuk Asri itu Mak Yaakob. Lepas tu Nik Aziz. Nik Aziz. Jadi puak-puak ni, puak-puak dalam geluk yang sama ni lah. Mak Yaakobnya waris pada hak ni, waris pada. Jadi Nik Aziz kena Raja Jembar. Jadi maknanya kita nak cuba justifykan apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun sini lah. Washtiratul arba'atu fil ahsabi innama huwa fil ghalib. Itu pun 4 generasi itu kebiasaan lah. Bukan artinya tidak boleh jadi 3 atau 5 atau 6 atau 7 atau 8. Wa illa faqad yadsurul baitu min dunil arba'ah. Mungkin apa tu kita panggil apa ni kalau dipanggil keluarga tu, kalau di Amerika tu dia kata presiden apa tu? Kennedy. Kennedy dipanggil apa tu? Keluarga Kennedy, keluarga lah. Ya. Mungkin keluarga tu sesudah 3-4 generasi ataupun tak sampai 4 Kennedy tak sampai pun. Wa'tiba apa tu? Wa yatalasha wa yanhadim. Runtuh lebih awal daripada 4. Wa qad yattasilu amruha ila al-khamis was-sadis sampai ke 5 ke 6 pun boleh juga. Illa annahu fi inhitatin wa dhihabin. Artinya dia makin menurun, tidak ada yang kekal menungkak langit kata kita. Wa'tibarul arba'ati min qibalil ajyalil arba'ah banin wa mubashirun lahu wa muqallidun wa hadimun wa huwa aqallu ma yumkin. Kita politik kita lah ni duduk yang generasi keempat lah, generasi peruntuk. Dia kata penyusunan macam ni, pembina, apa tu, pelaksana apa yang dibina, yang pengikut secara membabi buta, dan peruntuk. Macam mana tu, Mel? Yalah. Kita lah ni generasi peruntuk lah. Kita start dengan bangsawan. Tukul Ramai tu bangsawan. Kemudian? Razak pun bangsawan. Mari Usekmu tu masih bangsawan. Saya ingat tu satu generasi. Jadi Mari Mahathir ni orang biasa. Jadi generasi okey. Betul? Wallah tu kira bangsawan juga Tok Guru ni. Elit. Yalah, elit masyarakat. Kalau dia mari Najib ni orang bangsawan juga. Lepas tu mari Muhyiddin dan mari yang sekarang ni ada orang getah. Ya. Sebab tu saya rasa dia kurang kuat sikit lah. Anak Felda. Orang biasa ni kurang kuat sikit. Ya. Banding dengan bangsawan ni dia rumput tu kuat. Tapi dalam klasifikasi dia ni kan, pembina, penerus ataupun apa tu yang pengikut secara membawi buta dan hadim yang penghancur. Felda lah senang tengok Felda. Felda. Oh ya. Lalu generasi dadah. Okey. Wa khadi'tu biratil arba'atu fi nihayatil hasabi fi babil marhi wa thana. Dia kata generasi keempat tu dia kata fi nihayatil hasabi maknanya dia kata orang tak lagi memuji generasi keempat lah. Kemuncak kita masa Mahathir kan.
Qala sallallahu alaihi wasallam innal karim ibnul karim ibnul karim ibnul karim. Jadi orang tak puji dan pada empat. Orang puji sekarang empat ya. Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq Ibrahim. Yusuf, Yaqub, Ishaq, Ibrahim. Jadi mula pada Ibrahim. Kemudian Ishaq, Yaqub dan Yusuf. Gitu Isyaratan ila annahu balaghal ghayata fil majdi. Itu maknanya kemuncaknya pada empat itu. Fi Taurat ma ma'nahu innallaha rabbaka ta'iqun wa yurum mutalibun bidhunubil aba lil banin ala thawalithi war rawabi'. Dalam Taurat pun ada sebut macam tu lah kan. Ta'iqun ghuyurun, itu Tuhan jaga betul-betul. Empat generasi ini. Wa hadha yadullu ala anna al-arba'atul aqabi ghayatun fil ansab wal hasab. Jadi sama ada nama baik keluarga ataupun titihan keluarga itu sendiri dalam satu period zaman itu hanya 4 orang sahaja. Itu kenyataan dia lah. Kemudian beliau mula membawa data-data ilmiah untuk menyokong kenyataan dia. Wa fi kitabil aghani fi akhbar Waif al-Qawafi anna Kisra qala lin-Nu'man. Ini ada sebut dalam kitab Al-Aghani ini Al-Asfahani. Dia kata Kisra ni Farsi kan? Farsi. Kata pada Nu'man, ini orang besar dia. Hal fil Arabi qabilatun tatasharrafu ala qabilatin. Maknanya adakah kabilah yang lebih diberi penghormatan lebih pada kabilah yang satu lagi, ataupun dia menggunakan kabilah satu lagi itu untuk mendapat penghormatan dia. Qala Nu'man na'am. Nu'man ni orang Islam gitu. Qala bi ayyi syai'in? Qala man kana lahu thalathatu aba'i mutawaliyah ru'asa summa tasala dhalika bi kamalir rabi' fal baitu min qabilatihi. Maknanya kalau sudah ada 3 itu dah okey, hebat. Bila masuk ke 4 tu, maka al-baitu mana-mana tu min qabilah 4 tu lah. Mana al-bait yang ada 4 orang tu ya daripada kabilah dia tu. Maknanya dia maknanya dia mendapat pandangan mulia berasaskan kepada 4 ni, dan kemuliaan itu memberi kepada kabilah dia. Wa talaba dhalika falam yajidhu illa fi ali Hudzaifah bin Badr al-Fazazi wa hum baitu Qais wa ali Dzil Haddai al-Jaddain baitu Syaiban wa ali al-Ash'at min Qais ibn Kanada wa ali Hajib bin Zarara wa ali Qais ibn Asim al-Munqari min Bani Tamim fajama'a haula'i ar-raht wa man tabi'ahum min asyairihim wa aq'ada lahumul hukam wal udul faqama Hudzaifah ibn Badr thumma al-Ash'at ibn Qais liqarabatihi min an-Nu'man thumma Bistam ibn Qais ibn Syaiban ثم حاجب بن زرارة ثم قيس بن عاصم وخاطبوا ونشروا فقال كسرى كلهم سيد يصلح لموضعه وكانت هذه البيوتات هي المذكورة في العرب بعد بني هاشم ومعهم بيت بني الديان من بني الحارث ابن كعب اليمني وهذا كله يدل على أن الأربعة al-aba nihayatan fil hasabi. Maknanya ini untuk mengukuhkan dia kutkan perbincangan antara Kisra dengan dengan Nu'man ini. Nu'man ni itu yang orang Islam pergi menghadap Kisra. Maknanya 4 jugalah dia bila bilang tadi kana lahu thalathatu aba mutawaliyah.
Kemudian wa tsumma tasala dzalika bi kamal ar-rabi. 1 2 3 4. Kemudian bila 4 ni hebat, maka semuanya menjadi hebat. Maka semuanya menjadi kabilah pada ayat ini. Okey. Itu contoh orang tu tadilah. Jadi yang ni dah habislah. Jadi nak ceritanya hanya 4 generasi sahaja. Jadi yang kita takutnya ialah apa tu, pertukaran generasi, ya. Sama ada dalam keluarga ataupun dalam masyarakat ataupun dalam negara. Jadi yang malangnya ialah ibu bapaknya, tok neneknya orang yang baik-baik sampai generasi kelima tu jadi penyangap. Ataupun kita duk tengok, saya suka juga tengok Pok Tan Sri, Pok Tun, Pok Datuk-datuk di Kuala Lumpur ni. Saya suka tengok dia punya tangan, dia punya kaki ni, cerita personal ni. Dia punya tangan, dia kaki. Tan Sri Bashir. Saya tanya, Tan Sri, mana? Ni tangan ni apa ni? Oh, dia kata, dulu saya budak nakal, duk main pagar. Kena ada tangan dia tu. Maka dia yang cemerlang. Maknanya orang kampung di bawah. Mana dia adalah generasi pertama yang membina kedudukan. Begitu juga Tun Saleh Abbas, bila dia nak meninggal, masa terakhir dia boleh berbual dengan anak-anak beranak dia, dia kata, tolong jagalah legasi Abah. Dia memang benar, takut pertukaran generasi hanya Saleh Abbas sahaja yang hebat, sedangkan generasi-generasi yang akan datang itu tidaklah begitu hebat. Okey. Ada apa-apa ni? Kurang yang sini. Tapi kalau kita tengok learn ni, dari segi ekonomi lah. Ya. Rumah-rumah di Bukit Damansara tu, kat masjid tu, lalu dijual oleh anak-anak kerana tak sanggup, tak mampu nak hidup. Ya. Jadi bila bapak meninggal dunia, setengah tu balik kampung, jadi anak-anak ada setengah tak sanggup tinggal di situ, dia jual. Dia ada kebimbingan esok, dia keliling masjid tu, orang lain duduk. Tinggal masjid cokoh. Itu bimbing juga lah. Yalah, ada kemungkinan lah. Perubahan generasi itu. Sebab pokok MS, pokok dia KNCS dulu. MCS dulu yang mendapat kemudahan tanah semua. Itu. Okey. Itu Anda tak tahu akhir apa Dr. Basri boleh yang saya foto letak dalam WhatsApp tu dapat boleh di show apa share screen tak? Boleh. Yang mana satu? Okey, ambil yang perbandingan tu antara Nabi Ibn Khaldun dengan jadual tu. Ana rasa bab yang kita bincang ni agak sentral lah. Ana rasa. Dalam anda catat terjumpa satu apa bahagian perbincangan Ibn Khaldun dalam Muqaddimah. Rasa menjadi apa satu poin yang sangat penting dan dihurai dalam perbandingan antara tiga. Semua nampak skrin? Ya. Ana rasa buku yang daripada buku ni agak menarik. Yang ana jumpa buku apa daripada Triple IT. Dia membicara soal apa Malik bin Nabi, tapi dalam itu dia menetapkan perbandingan antara Malik bin Nabi, Ibn Khaldun dengan Arnold Toynbee. Tiga-tiga ni memang pengkaji kepada apa sains, sejarah dan juga falsafah. Sejarah dan tamadun. Jadi kalau balik khusus pada bab kita bicara, jadi Ibn Khaldun dalam bab yang kita baru baca ni jelas membicarakan mengenai empat generasi. Jadi kalau kita tengok kalau apa ni Dr. Basri boleh ada apa pointer ke ataupun ni bawah dia kata apa tu, bawah idea determinism tu dia kata Ibn Khaldun macam seolah deterministik. Jadi macam seolah Ibn Khaldun bicara empat generasi itu seolah macam penentu.
Dan saya rasa mungkin dia guna hujah dari Al-Quran atau hujah dia punya pengamatan dia lah. Tapi saya rasa Malik bin Abi tak begitu rigid dalam membicarakan soal 4 generasi. Namun tiga-tiga ni termasuklah anak Toynbee, pengkaji sejarah, sama-sama bersepakat bahawa ada seolah proses atau cycle. Jadi tiga-tiga ni membicarakan soal cycle. Jadi stages, fasa. Kalau kita lihat tadi macam seolah anak Toynbee itu macam ada 4 fasa. Ben Nabi itu macam ada 3 fasa begitu. Tapi namun tiga-tiga sepakat bahawa ada dia fasa menaik, fasa mencapai pencapaian tinggi, kemudian akan jatuh. Cuma yang menarik Ben Nabi dia hanya melihat dari segi pra-tamadun, kemudian dia banyak anda tengok Malik bin Abi dia banyak kupas sirah Rasul. Sebenarnya Ibn Khaldun juga begitu, tapi Malik bin Abi memang dilihat sirah sebelum Rasul, kemudian bagaimana tamadun itu dibentuk dan bagaimana ianya pre-civilization atau zaman jahiliah. Kemudian dia tunjuk satu lagi yang kedua ni Dr. Basri, yang gambar rajah satu lagi tu kat bawah. Gambar rajah tu menunjukkan dia punya fasa ataupun dalam kataan stages lah. Ini ada kaitan dengan yang kita bincang dalam teks ini. Jadi dia tapi ini daripada Malik bin Abi. Nabi dia macam seolah ada 3 fasa lah. Yang sebelah kiri sekali itu masuk jahiliyah. Kemudian menaik daripada kosong pada A itu ialah fasa menaik. Kemudian yang kedua A kepada B. Kemudian fasa 3 jatuh. Sama juga konsep cycle lah. Dari dalam perkataan tiga-tiga pengkaji sejarah ni menyatakan kalau kita tengok tamadun, kita tengok sejarah, satu ketamadunan dia akan ada fasa, kita akan kena pasti fasa. Cuma ketiga-tiga ni agak huraian, agak sebenarnya banyak persamaan, cuma agak cara dia punya tumpuan lah. Jelas Ibn Khaldun dia menggunakan kalau ikut terjemahan Datuk tadi dia guna apa dalam bahasa Inggeris ni, dia kata prestige, dia melihat prestige last at syaraf tu. Syaraf tu makna apa kalau terjemah Melayu? Betul kemuliaan kan? Itu adalah penghormatan, kemuliaan, jadi kemegahan. Kemegahan. Jadi Ibn Khaldun dia melihat biasanya 4 generasi. Jadi tapi dia melihat kemegahan, kemuliaan itulah. Ana rasa menarik tiga-tiga dia. Cuma kalau kita guna fleksibel ataupun tiga-tiga melihat dari segi kitaran, kitaran tu boleh setelah dia naik antara A dengan B tu boleh diwujudkan satu lagi graf baru. Mana dia boleh dijadikan satu lagi S curve. Dia sebelum dia jatuh boleh dibina satu graf baru yang menaik. Ini sebenarnya S curve ni diguna banyak dalam kita membicarakan soal change, organization change. Gitu. Jadi maknanya S curve. Mana-mana organisasi pun dia akan fasa dia ada founder. Sebab tu Ibn Khaldun pun guna konsep builder tadi kata. Bina. Tiap-tiap organisasi itu ada generasi yang bani yang membangunkan. Founder yang founder dan builder yang mula. Jadi kalau tak jaga, kerana generasi kemudian tak faham apa dia jadi mentaklif lah. Jadi dia akan naik, kemudian jadi dia akan plateau. Kalau tak jaga dia akan jatuh. Betul. Jadi peranan kepimpinan yang transisi itu adalah untuk menghidupkan balik satu lagi S curve baru. Maknanya masa peringkat dia naik kepada antara A dengan B itulah kita kena hati-hati. Sebenarnya
kita kena mula hati-hati antara kosor dengan A tu. Sebab tu anak rasa lagi baik pada sirah Rasul. Di peringkat Madinah tu anak rasa banyak Rasul memperingatkan para sahabat. Banyak insiden yang berlaku. Rasulullah kata jangan lupa apa tujuan kita kan. Dalam perang Uhud jangan lupa apa matlamat dia, apa royah, apa kita punya apa? Kita punya maqasid. Kadang kita lupa. Jadi sebab tu dalam Khaus dan Khazraj diperingatkan, antara orang Muhajirin dengan Ansar diperingatkan kita ni Islam. Jadi Rasulullah sentiasa kena rebuild balik dalam fasa-fasa. Kalau kita ambil ni fasa A dengan B tu kena ni. Anda tarik dengan apa perhatian ni, maka dia punya aplikasi dia agak penting lah. Wallahualam. Jadi kita harapnya dalam masyarakat kita tu adalah S curve tadi dia boleh. Ya, sebenarnya kalau dalam organization change yang kita kena perhatikan bukanlah dia pergi kepada fasa yang ketiga keempat tu di mana antara B dengan nak jatuh kepada gambar yang jatuh kepada dia panggil tu insting jatuh tu. Peringkat kita nak hati-hati, peringkat kita dah mula nampak buah daripada kerja kita tu. Makna dia antara kosong dengan A ataupun antara A dengan B di mana kita dah nampak hasil daripada apa nilai-nilai antara fikrah kita semua tu, kemudian kita kena hati-hati kerana dia kerana ikut model ni dia akan lambat laun akan jatuh. Jadi apa ni pembentuk generasi kena sentiasa peka supaya dia menghidupkan balik satu graf baru, supaya kalau tidak graf tu cara tabi'i ataupun prinsipnya dia akan bakal jatuh. Organisasi pun produk atau servis kita tunggu masa dia akan tak kisah baik macam mana pun satu hari dia akan juga jatuh oleh kerana persekitaran berubah, konteks. Okey. Ada apa-apa komen daripada orang lain? Assalamualaikum. Salam. Datuk, yang dia sentuh sedikit tentang apa benda ni yang nabi-nabi tu kan, the fact that prestige lasts 4 generation is considered under the subject of praise and glory lah, status lah, status prestige ni kan. Jadi dia sebut kat sini Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Kalau dalam dia punya turutan ialah kita start dengan Nabi Ibrahim, Ishak, Yaqub, Yusuf kan. Macam mana kaitan dengan 4 generation kat situ ya? Saya tak berapa nak faham sama ada Dalam lepas Yusuf tu tak ada lah. Selepas Yusuf tak ada. Selepas tak Yusuf ada. Kat situ dia dibina oleh Ibrahim. Kemudian Ishak dihayati oleh Ishak. Kemudian dilanjutkan oleh Yaqub. Zaman Yusuf tu dah kalau dia mengikut ini ialah tapi zaman Yusuf tu kalau mengikut teori Ibn Khaldun tu zaman pemusnah dah tu. Mungkin yang ni dia tidak mungkin 4 dia kata tidak pasti 4, 5, 6 tu. Dia maknanya mungkin 4, mungkin 3, tapi mungkin 5, mungkin 6. Jadi dalam keadaan ini mungkin keempat tu masih lagi survive lah, masih lagi dia berada di kemuncak. Mungkin lepas tu, maknanya generasi kelima tu generasi yang sudah tidak ada lagi. Itu kalau kita tengok kepada Yusuf seorang, tapi kepada masyarakat Yusuf tu tidak lagi macam masyarakat Yaqub. Bukan dia sambung dengan Nabi Musa selepas itu. Ada gap juga. Besar Nabi Musa tu pembina baru dah. Oh, dia kira generasi pertama lah cycle baru. Generasi pertama dah. Boleh lah. Okey. Ada sedikit tambahan ni. Dalam buku Malik bin Nabi, Syurutun Nahdah, dia kata tidak semestinya pak tu. Kalau kata generasi ketiga tu, dia boleh mengekalkan syarat-syarat kebangkitan tu, maka dia masih boleh terus. Itu yang kata curve yang apa tadi tu. Dia boleh terus. Itu ada dalam buku Malik bin Nabi tu. Mana dia komen yang Ibn Khaldun tu. Maksudnya tidak semestinya putaran tu 3 lepak lah.
Itu dari segi teori-teori ilmu tidak ada masalah lah, koreksi terhadap ilmu terdahulu tu dia ada new knowledge yang memberi correction kepada yang dahulu. Jadi mungkin tesis, antitesis belum tu, kemudian apa-apa lagi tu dia akan ada apa tu lah. Betul lah tu Malik bin Nabi pun. Tapi tidak menafikan apa yang dikatakan oleh Ibn Khaldun tu betul pada situasi dan pemikiran pada waktu itu. Maknanya ada zaman yang masing-masing yang tersendiri. Malik bin Nabi pun dia tak guna apa nama asabiyah kepada Al-Dari. Dia guna idea apa masa jahiliah kemudian kepada bertamadun lah. Dia melihat begitu. Sebab dunia pun sudah berubah lah. Itu pokok macam mak kutub apa semua sekali itu lebih kurang lah. Cuma yang jelas kesemua bersefahaman bahawa ada fasa. Ya. Itu mana pokok pemikirannya. Nah, pemikiran itu sama macam Ibn Khaldun, sama dengan apa Syekh Qutb, sama juga dengan Maududi, sama juga dengan apa nama kita panggil pada gerakan-gerakan tajdid. Ya. Dia kata bahawa ada 100 tahun tu akan ada fasa kenaikan balik tu. Jadi itu mengenai fasa juga tu. Betul. Wallah. Dalam ilmu tentang tamadun, dia kata tamadun itu sifatnya universal. Jadi universalism tamadun itu dia boleh juga kita gunakan untuk memahami pemikiran. Jadi ada asas-asas yang sama yang sifatnya sangat universal yang tidak akan berubah core dia punya asas pemikiran tu. Cantiklah juga kan? Okey. Kita punya perbincangan sekarang ini mengenai Ibn Khaldun. Ibn Khaldun membuat satu lonjakan ataupun break away daripada apa sebelum itu di mana tidak bicara soal melihat sejarah dan tamadun secara lebih holistik. Mana dia mengambil kira semua faktor dalam dan tak begitu mudah atau oversimplifikasi dalam melihat satu sejarah. Contoh sebab tu dia lihat pemakanan, apa nama konteks, tempat, cuaca, semua tu dia. Jadi itu yang sumbangan besar Ibn Khaldun lah. Jadi itu lepas tu anak Toynbee bin Malik bin Nabi pun semua berbicara perkara yang sama. Jadi anak kata cuma Ibn Khaldun mula menulis kerana dia melihat dalam buku-buku tamadun dan sejarah tak dibicara benda tu. Sebab tu dia terpaksa tulis mukadimah untuk nak membicara faktor-faktor yang perlu diambil kira sebelum kita bicara soal apa ibral kepada suasana masyarakat yang dia nak bicara. Jadi, menariklah. Tapi dia juga mengambil tulisan daripada Aristotle semua. Tapi dia juga mengambil Islamiknya dari segi daripada apa input Islam yang sebelum tu tak ada dalam tulisan-tulisan. Okey, betul. Wallahu a'lam. Menukuk tambah okey, Fauzi Lazim. Nak tambah apa? Wan. Ada benda nak tambah ke? Okey. Tak ada Assalamualaikum, Prof. Salam. Saya nak tanya Prof. Yang 4 khabar tu kan, 4 bapa ataupun generasi tu, keturunan tu, kalau tadi dia bagi contoh start daripada Nabi Ibrahim sampai Nabi Yusuf. Tapi kalau kita tengok ada Nabi Ibrahim, kemudian ada Nabi Ismail kan, kemudian Ishak, Yusuf, apa nama Yaqub. Ishak, Yusuf, Yaqub. So, maknanya dia nak kata ni terhenti ke Nabi Yusuf. Maknanya peranan Nabi Ismail itu hanya attach kepada Nabi Ibrahim saja. Dia tidak berdiri sendiri. Cerita-cerita tentang Nabi Ismail pun sikit sangat daripada kurban-kurban tu. Lepas tu tak ada lah Zam-Zam apa. Bukan sebagaimananya dia tu tidak ada satu kedudukan yang tersendiri dalam generasi itu.
dia merupakan, itu saya punya faham lah, merupakan sebahagian daripada generasi Ibrahim. Lepas tu dia pergi kepada Yakub. Yakub pun dah masa tu dah tua dah, dia apa tu dengan anak-anak. In fact sebenarnya anak-anak Yakub tu ramai lagi, tidak Yusuf saja. Macam mana kita nak justifikasi benda tu lah, Prof? I mean, sebab itu kita kena berfalsafah lah. Sebab semua tu Nabi kan, ada kita nak cakap Nabi ni memberi jasa yang lebih besar daripada Nabi ni. Saya pun rasa macam akan menimbulkan kontroversi lah. Tapi mungkin dia akan tengok kepada itu gini wah, kita kena balik kepada ahli tafsir. Siapa ni ada ahli tafsir sini tentang ayat ni? Ini ayat ni dia apa tu hadis innamal karim ibnul karim Yusuf, apa tu maknanya, mula pada Ibrahim, kemudian Ishak, kemudian Yakub, kemudian kepada Yusuf. Jadi bukan menafikan Ismail itu. Mungkin kalau saya berfalsafahnya, maknanya mungkin dia kata ini hadis Ahmad bin Bukhari dan daripada Ibnu Umar, riwayat Ibnu Umar. Maknanya bukan nak menafikan Nabi Ismail, tetapi pada saya lah, Ismail tu dia selalunya bila cerita tentang dia berkait dengan Yusuf. Macam mana maknanya dia nak tengok kalau dari segi pentadbiran tu lebih kepada Nabi 4 ni lebih tertonjol lah. Tapi tak, maknanya Ismail dia kedudukan dia mana attach pada Yusuf, pada Ibrahim. Okey, Prof. Macam mana Ustaz kami nak tambah. Macam dalam Al-Quran tu, dia paling hebat sekali Nabi Musa. Okey. Sebab tu makna Nabi Muhammad selalu dironyokkan kepada Nabi Musa. Sebab Nabi Musa tu mungkin pasal kuat lawan Fir'aun tu. Jadi Nabi Musa lah yang paling banyak kali disebut dalam Al-Quran. Ya. Cuma tu dah ada grup lain dah lah. Ya dah. Grup lain tu. Dia panggil tadi apa, dia bahasa dia dipanggil apa tadi dipanggil satu istilah galur Datuk. Susuk galur dia kan, maknanya saya faham macam tu lah, macam Datuk betul lah, saya terimalah Datuk punya explanation tadi. Kan? Maknanya kita kata daripada siapa, Ibrahim ke Ishak ke Yakub ke Yusuf tu satu galur lah. Jadi bila kita split ke Nabi Ibrahim tu, Nabi Ismail kita attach to Nabi Ibrahim. Nampak begitu. Macam tu a different galur. Tapi dalam Quran pun selalunya dia attach Ismail daripada Ibrahim. Dia Musa tak ada, Musa galur lain dah. Itu galuran lain kemudiannya. Musa, Isa semua sekali tu. Cuma yang aneh satulah. Kalau kita perhati, kenapa Nabi Yusuf tu lengkap daripada mula lahir kecil sampai dia habis dah surah Yusuf tu kan. Lengkap tentang cerita dia. Tak ada Nabi lain yang lengkap macam tu. Daripada Yusuf tu. Yusuf tu lengkap, surah Yusuf tu. Daripada dia budak sampai kepada apa. Itu kita kena cari mufassirin itu tapi saya rasa kan Ustaz, dia tidak menceritakan generasi lah kan. Mungkin dia nak cerita Al-Quran, nak cerita Nabi, apa yang kita boleh belajar daripada Nabi Yusuf. Dia ada special surah untuk Nabi Yusuf kan. Ada special surah khusus. Okeylah, kita beralih masa. Dr. Basri bagi 1 jam. Kita minta 1.5 jam lah Dr. Basri. Okey. Al-Faslu Sabi' Ashar, yang ke-7. Ayat yang ke-17. Annal ghaya allati tajri ilaiha al-asabiyah ilmu, kemuncak kepada apa yang diperjuangkan oleh asabiyah ialah kuasa.
kuasa pemerintahan. وذلك لأن قدمنا أن العصبية بها تكون الحماية والمدافعة والمطالبة وكل أمر يجتمع عليه. Itu kita katanya sebagaimana belum ni lah kita duk kata asabiyah itu ialah terbentuk atau bekerja, berusaha, tahan mempertahankan antara satu sama lain, sama-sama membina dan sebagainya. Maknanya kita kata kepentingan bersama. Wa qaddamna anna al-adamiyyin bi-tabi'ati al-insaniyah yahtajuna fi kulli ijtima'in ila wazi'in wa hakimin yaza'u ba'duhum an ba'din. Itu dah jadi nature hidup manusia, perlu kepada orang yang memimpin, orang yang boleh menasihat dia dalam setiap masyarakat yang ada. Mereka perlukan itu, sudah menjadi nature. Fala budda an yakuna mutaghalliban alaihim bitilkal asabiyyah wa illa lam tatimma qudratuhu ala dhalik. Untuk nak lahir sebagai orang yang duduk di atas kali itu, mestilah dia hebat, lebih menang dalam asabiyah itu, dalam grup itu. Kalau tidak, dia tidak akan ada kuasa dan tidak dihormati. Ini kalau siapa nak jadi pemimpin, dia pada peringkat awal dia kena struggle. Bila dah dia berada di kemuncak tu tak apalah. Itu Tun Mahathir kata, kau saya sebut dah belum pada ni. Tun Mahathir kata orang lain, Perdana Menteri itu semuanya anak-anak ningrat. Oleh kerana saya ni anak orang kampung, maka nak duduk tempat tu tempat menjadi ketua tu, saya kena struggle lebih lah. Nak mengalahkan kuli, nak mengalahkan apa semua sekali itu. Kalau tidak, anak ningrat juga akan datang. Itu panggil struggling. Betul. Wa hadha taghallub wal mulk. Maknanya benda yang membolehkan dia tu naik atas, dia ada power, ada kuasa, ada pemerintahan. Wa huwa amrin zaidin ala riasah. Dia sesuatu benda yang lebih sikit. Ada benda yang ekstra. Tidak semuanya ketua itu adalah memerintah. Tetapi ketua itu ketua. Kalau dalam psikologi dia kata, dalam psikologi kepimpinan, dia beza antara ketua dengan pemimpin. Tidak semesti seorang ketua itu adalah seorang pemimpin. Dan tidak semestinya yang memimpin itu adalah seorang ketua. Jadi ada tradisi dalam asabiyah itu yang menjadi ketuanya orang ini, tetapi yang menjadi pemimpin yang ada kuasa ialah seseorang yang lain. Li'anna ri'asa innama hiya su'dun. Su'dadun wa sahibuha matbu'un wa laysa lahu 'alaihim qahrun fi ahkamihi wa amma al-mulk wa huwa at-taghallub wal hukm bil qahri. Yang berkuasa itu ada kuasa untuk menekan dan memerintah orang-orang bawahan itu. Sedangkan kuasa itu, sedangkan ketua itu, dia itu pemimpin semata-mata, pemimpin yang biasa, dia akan diikuti tapi dia tidak boleh memaksa orang lain. Wasahibul asabiyah, orang yang menjadi ketua, leader kepada asabiyah itu, idza balagha ila rutbatin talaba mimma fawqa. Bila dia ada kuasa sikit, dia naik lagi. Dia nak cari lebih lagi, nak cari lebih lagi. Begitu nature-nya. Fa idza balagha rutbata su'dadi wal ittiba' wa wajada sabi ila tawallud. Bila dia dah sampai kepada taraf kepimpinan, dia ada pengikut, maka kalau dia ada lagi jalan untuk boleh menekan orang lain, wal qahri, sebab tu pemimpin yang lama tu dia boleh jadi diktator. Sekarang ni orang nak hadkan tu tempoh kepimpinan. Saya pun tak tahulah betul kata betul idea ni. La yatrukuhu li'annahu matlubun li nafsi. Jadi bila dia ada saja peluang, dia tidak akan tinggal peluang itu. Kerana itu adalah nature, perasaan dia. Dia
sudah menjadi nature manusia itu dia nak. Kama ra'aita. Thumma innal qabila al-wahida wa in kanat fihi buyutat mutafarriqah wa asabiyat muta'addidah. Fala budda min asabiyyati takunu aqwa min jami'iha taghallabaha wa tastatbi'aha wa taltahimu jami'ul asabiyati fiha wa tasiru ka'annaha asabiyyatun wahidatun kubra. Dia kata kabilah itu ialah sesuatu ikatan. Kita katakan Urik cakap sekarang ni lah apa ni? Kemah besar. Kemah besar ke? Tak ni? Kemah besar. Kemah besar. Sebenarnya kabilah itulah suatu kemah besar. Di bawah tu sebenarnya ada unit-unit yang ketua-ketua parti-parti lain lah. Buyut nama dia. Jadi keluarga ni dan ada asabiah macam-macam macam tu. Jadi fala budda min asabiyatin takunu aqwa min jami'ah. Tentulah ada satu asabiyah grup yang lebih kuat daripada asabiyah yang lain yang boleh mengatasi dan sebagainya. Wa taltahimu jami'ul asabiyat fiha wa tasiru ka'anna asabiyah wahidah. Yang dia boleh macam satu asabiyah, boleh menyatukan. Yang kemah besar tadi dia boleh bertukar wajah menjadi kemah biasa yang diketuai oleh satu pihak yang mulanya asabiyah tersendiri yang lebih berkuasa. Itu mula-mulanya Barisan Nasional itu UMNO, MCA, IC dan sebagainya. Akhir sekali UMNO makin kuasa, MCA, MIC makin remeh. Akhirnya seolah-olah Barisan Nasional itu ialah UMNO. Wan, bagi contoh. Ya, saya. Contoh politik lah, tak nak bagi tidur sikit. Orang kita suka politik. Akhirnya dia jadi satu macam parti dia. Parti dia. Mungkin lain-lain tu bila ada kemah besar, dia punya teori tu macam tu juga. Akhirnya ada orang yang di atas tu. Jadi dalam Al-Quran kata walaula daf'ullahi linnasa ba'dhum bi ba'din la fasadatil ard. Jadi dalam kumpulan dalam berada dalam satu kemah yang sama tu. Datuk, Ana mencelah sikit kerana Ana rasa Datuk guna analogi politik ni agak menarik. Kenapa paragraf yang dalam bahasa Inggeris ni Ana tertarik dengan dia punya terjemahan dia. Dia kata even if an individual tribe has different houses, walaupun satu kaum itu ada rumah-rumah yang berlainan, tapi there must exist a group feeling. Jadi konsep asabiyah ni makna perasaan kekitaan tu mestilah lebih kuat daripada perasaan kumpulan masing-masing. Jadi kalau tak ada contohnya Pakatan Harapan punya kekitaan atau Barisan Nasional punya kekitaan lebih kuat daripada MCA kekitaan atau UMNO kekitaan. Jadi takkan ada. Jadi konsep ini juga maknanya kena ada the stronger group feeling yang mengatasi kepada kaum-kaum yang asing-asingan tu. Ya, betul. Agak menarik ya kalau kita guna analogi yang senang Datuk guna tu lah. Betul. Tak, dia akan dia akan hilang dengan sendiri. Jadi tak akan ada kekuatan. Wallah. Ya. Maka akhirnya dia jadi macam tadilah. Macam kita sekarang lah. Mana tu macam Pakatan Harapan tak wujud lagi. Mana? The trust is not there anymore. Kerana asabiyah Pakatan Harapan tak ada, tak kuat. Ya, dah sudah lusuh. Asabiyah Barisan Nasional tak sekuat seperti zaman dulu. Betul. Jadi sebab itulah orang nak cari kemah-kemah baru semua kan. Okey. Thumma idza hasala taghallub bi tilka al-asabiyyah ala qaumiha talabat bi ba'diyat taghallub ala ahli asabiyyah ukhra. Bila dia lebih dominan, maka dia cuba mendominasi orang lain pula.
fa in kafa'atha aw mana'atha kanu qitalan. Kalau ada bangkangan-bangkangan, kelahilah dalam kemah besar yang sama. Walikullin wahidatin minhuma at-taghallub ala hawzatiha wa qaumiha sya'nul qabail wal umamil mutafarriqah fil alam. Maka berlakulah perkahwian sama seperti antara kabilah-kabilah, antara bangsa-bangsa. Jadi macam berperang dalam satu grup itu sama dengan orang lain, berperang dengan orang lain. Wa in ghalabatha susah nak baca takdir. Wa in ghalabatha wastatba'atha bahasa Arab Afrika. Iltahamat biha aidan wa zadat quwwat at-taghallub. Jadi kalau taat dia jadi lebih dominan daripada orang lain. Kalau tak taat dia jadi berkelahi macam kelahi dengan orang lain. Wa talabat ghayatan min at-taghallub wa at-tahakkum min al-ghayat al-ula wa ab'ad. Maknanya yang menjadi objektifnya ialah nak masing-masing nak mencari kuasa. Jadi berlaku tawar-menawar sama ada pergeseran sebagainya, ada sebagainya, maka akan berkembangan begitu. Wa hakadha daiman hatta tukafi'a bi quwwatiha quwwatad dawlati fi haramiha fa in adrakat ad-dawlatu fi haramiha wa lam yakun laha mumani' min awliya'i ad-dawlah ahli al-'asabiyyati istawlat 'alayha wa intaza'at al-amra min yadiha wa sara al-mulku ajma' laha. Maka artinya dia segala kuasa itu berkumpul di bawah tangan dia. Kalau tidak ada yang menentang untuk jadi tertentu. Wa in intahat quwwataha, tapi kalau dah habis kuasa dia, walam yuqarin dzalika haramud daulah, dan tidak jadi macam sebuah negara yang terlalu tua, wa innama qarana hajataha ila al-istizhar bi ahli al-asabiyyati intazamatha ad-daulah fi awliyaiha tastazhiru biha ala ma ya'innu min maqasidiha wa dzalika mulkun akhar dunal mulkil mustabid. Jadi oleh kerana kalau dah hilang kuasa tu, dikata inilah proses akan melahirkan satu pemerintahan yang baru yang tidak lagi merupakan pemerintahan yang lama. Order lama, order baru. Begitu kan? Sebenarnya order lama, order baru ni ialah bukan satu pemerintahan yang satu, tapi pemerintahan yang sudah berbeza-beza. Order lama, order baru, order reformasi. Wa huwa kama waqa'a li Turki fi dawlati Bani al-Abbas wali Sanhaja wazanata ma'a Kutama. Ini bahasa Arab ni. Wali Bani Hamdan ma'a muluki Syiah min al-Alawiyah wal Abbasiyah. Jadi kerajaan-kerajaan yang split, yang berpisah daripada kerajaan asal, dia merupakan bukan kerajaan asal lagi. Jadi sudah lahir Turki, pecahan daripada Abbasiyah, Sanhaja, dan daripada raja-raja Syiah Alawi dulu, keluarlah Hamadanah, Zanzanah, semua jadi kerajaan yang tersendiri. Faqad zahara anna al-mulka huwa ghayatul asabiyah. Maka jelaslah bahawa kekuasaan politik itu, pemerintahan itu adalah menjadi matlamat kepada pembentukan asabiyah di kalangan grup asabiyah yang asalnya berasal daripada keluarga yang sama. Wa annaha idza balagat ila ghayatiha hasala lil qabilati al mulku imma bil istibdad aw bil muzahara ala hasbi ma yas'u al waqt al muqarin lidzalik. Wa in aqahum an bulughil ghayah awaiq kama yubayyinuhu waqafat fi maqamiha ila an yaqdi Allahu bi amrihi. Jadi kalau dia boleh terus maju, dia dapat mencapai puncak dia, maka kabilah itu, mula asabiyah membawa kabilah itu menjadi pihak yang berkuasa, sama ada dengan secara paksa ataupun al-muzaharah. Di sini dia kata al-muzaharah dengan secara berta'awun, dengan secara kerjasama, sama ada paksa atau kerjasama, ala hasabi ma yasa, mengikut keadaan lah.
Tapi kalau dia ditentang, dia tak dapat mencapai kemuncak yang dia nak tadi, maka itu tengoklah terserah pada keadaan, terserah pada masa. Ila yakhdiyallahu bi'amrihi, maknanya terserahlah pada perkembangan masa. Wallahu a'lam. Setakat dulu lah. 2 fasal kita baca ini. Ada apa-apa ulasan? Datuk, Ana baru terpasan. Bila duk tengok balik kali kedua dalam bahasa Inggeris ni. Jadi menurut Ibn Khaldun akhirnya bukan soal kepimpinan. Akhirnya soal apakah ada asabiyah tu. Matlamat dia bahawa pemimpin, kalau tengok paragraf yang pertama sekali, paragraf pertama dekat akhir dia sebut leadership means being a chieftain. Kepimpinan makna kita pegang, kita jadi ketua, dan ketua tu ditaati. Tapi but he has no power, dia tidak ada kuasa untuk memaksa orang lain ikut. Jadi apa dia kata nak cuba gambarkan? Yang kata monk itu ialah dapat royal authority, kuasa pemerintah yang lebih tinggi daripada hanya ketua. Mana dia di mana orang akan ikut. Jadi sebab tu paragraf yang akhir kita kata, dia kata it is thus evident, maka ianya agak jelas. Yang kita nak ialah royal authority tu. Ialah matlamat kepada asabiyah. Jadi asabiyah ni, supaya nama semangat asabiyah tu melebihi daripada kita pegang jawatan pun. Betul. Itulah dia cuba bezakan antara pemimpin, ketua dan pemerintah. Jadi kita duk pimpin NGO. Jadi mana pemerintahan itu ataupun kita terbawa dengan asabiyah tu. Sebab dia punya matlamat. Mana budaya lah ni. Ya. Budaya macam Islam tu, bila akhirnya iman, takwa tu melebihi daripada semua-semuanya jawatan. Akhirnya bukan soal pegang jawatan pun. Akhirnya soal iman. Akhirnya yang itu yang dia kata group feeling, dia guna perkataan group cohesion tu. Jadi akhirnya soal iman, soal takwa, soal ghayah kita tu yang mengikat kita, bukan lagi hanya jawatan. Dan jawatan tu hanya sebagai satu yang kita boleh manfaatkan, tapi yang akhirnya menentukan ialah asabiyah tu ataupun semangat kekitaan tu. Dalam perkataan budaya, kalau kita budaya Islam tu lah. Yang boleh yang mengikat. Yang mengikat, yang kita boleh tegur pimpinan boleh dengar orang bawah. Menarik kan? Okey. Bagus. Ada tambahan lagi? Mana posisinya hari ni? Ini Muhammad Uthman ni siapa ni? Okey. Ada orang nak tambah lagi? Assalamualaikum. Salam. Ada kami, salah satu daripada kelas kami kan tentang tokoh-tokoh ni membincangkan tentang kepimpinan Tunisia yang kontemporari yang sekarang kan. Macam Rashid Al-Ghannouchi. Dan dia dinama Tok biasa ke? Dengar ke? Rashid dengarlah. Ghannouchi itu dah dengar, sangat popular lah. Kan? Dia bukanlah ketua leader dalam erti kata state leader kan. Tapi dia the man behind, the mastermind lah. Behind Tunisia. Jadi jarang kita ada orang yang leader yang sebegitu ya. Jadi kami pun hari tu bila Ustaz Dr. Makno Nawawi menceritakan tentang Rashid Ghannouchi kan. Jadi kami duk fikir tapi dia ni very steadfast lah dengan kan, maknanya dia kata di Tunisia bukan macam kita, dia nak solat pun tak dibenarkan. Jadi maknanya
Macam kita ni dalam pelaksanaan Islam kita dah sampai kepada apa kita nak kita dapat. Ya. Kan macam dia nak pemuda-pemuda dia nak pergi masjid dia, itu je dia punya ni. Dia punya. Jadi saya terfikir leader tak semestinya leader yang ada jawatan in position kan. The leader yang drive the whole of the orang kata bukan organisation lah, the perjuangan itu sendiri. Betul. Ialah macam Nahdha Muhammadiyah di Indonesia tu. Jadi saya rasa dari segi organisasi itulah yang PAS mengharapkan daripada apa dia tu, Ni Aziz tu sebagai mursyid, apa dia? Mursyidul Am. Mursyidul Am. Itulah yang kalau ikhwan benda tu dia telah diinstitusikan dalam ikhwan tu. Dia ada lantik Mursyidul Am tu, PAS pun ikut yang Mursyidul Am tu. Sebab tu dalam PAS zaman Tok Guru Ni Aziz, yang menguasai keadaannya ialah Ni Aziz, bukannya Haji Hadi. Walaupun Haji Hadi itu presiden. Itu yang mungkin peranan Ghanouchi yang telah membangkitkan kekuatan kepada gerakan Islam. Yang di Algeria ada siapa dia? Macam juga. Jadi ini yang menjadi, jadi kalau dalam dia, sebab tu dia kata yang menjadi pemimpin sebenar itu bukan semestinya ketua dalam institusi itu. Tapi semalam orang bagi amaran dia Rabi' al-Arab ni nak berlaku pula ni. Ana bila kita bincang soal Sudan dan juga Tunisia ni, Ana tertarik macam mana Hassan Torabi dan juga Rashid Ghanouchi membicarakan soal demokrasi. Jadi kata walaupun kita negara Islam, kita belum lagi dalam tingkatan negara Islam sebenarnya kan, kalau keadilan tak terlaksana. Jadi anak rasa perbicaraan ini ialah sebenarnya apakah nilai, apakah sebenarnya matlamat yang Islam inginkan. Sebab tu Rashid Ghanouchi walaupun di Tunisia demokrasi tidak sepenuh, tapi dia masih berkeyakinan, berpercayaan demokrasi lah ke arah yang perlu kita buat. Sebab dia kata kalau kita bincang Islam, buat hukum Islam tapi tidak berlaku adil. Macam mana kita nak namakan bahawa kita melaksanakan Islam? Jadi anak rasa agak menarik perbicaraan kita dalam perkara ini. Apakah dalam bentuk asabiyah, apakah yang mengikat kita dalam melaksanakan Islam zaman kontemporari? Dia mesti ada nilai-nilai yang tinggi ataupun maqasid kita dalam apa tujuan pelaksanaan syariah. Macam juga anak rasa yang siapa yang Hasan Grandchild Hasan Lembana tu, Tarik. Dia pun dia kata kita jangan bincang soal hudud kalau tidak lagi pelaksanaan keadilan. Kalau ada benda, ada prerequisite, ada benda yang perlu kita buat sebelum kita nak bicarakan pelaksanaan hukum khusus macam hudud, sedangkan masyarakat tak terdidik, pendidikan tak ada lagi. Kan you nak laksana macam betul. Anasa dalam balik pada Tunisia tu, macam mana bincang soal Islamic law sedangkan banyak benda ketidakadilan masih berlaku. Ya, betul. Kan, wallah. Betul. Itulah saya rasa yang penting, tapi kita berhadapan dengan pusat-pusat kuasa di kalangan para ilmuwan Islam sendiri yang masih lagi berada pada tokoh-tokoh tradisional. Jadi sehingga kan yalah, jangan duk jangan duk cerita kat luar lah. Bagi sebenarnya dari segi penilaian sebenar. Jangan nak cerita. Dia ada ayat Quran lah. Dari segi penilaian sebenarnya, mufti di Malaysia ni tak ada nilai. Dari segi sebenarnya.
dari segi keulamaannya, dari segi apa-apanya, tidak ada nilai. Cuma masyarakat terlampau meletak mereka itu pada kedudukan yang sangat tinggi. Pada kedudukan yang sangat tinggi. Oleh kerana masyarakat melihat macam tu, jadi apa yang dilihat oleh masyarakat itulah yang akan terlaksana oleh Tuhan. Itu yadullah. Nabi pun kata yadullah ma'al jamaah. Jadi Tuhan akan memberi ruang mengikut agakkan masyarakat. Ya. Jadi itu yang maknanya kalau kita nak balik kepada Syekh kata tadi, iaitu idea bagaimana kita perlu berfikir tentang pelaksanaan Islam dalam konteks semasa. Bukan dalam konteks kitab yang kita baca, tapi dalam konteks masa, mana kita kena pergi lebih jauh daripada buku-buku warisan yang kita ada. Tapi kita diblok oleh ulama-ulama tradisional dan sebagainya. Ini yang minggu lepas tu, saya dalam sesi perbincangan saya suka-suka kan. Saya kata masalah Hari Raya mengejut ni. Saya panggil lah yang kita tahu. Tapi yang ulama yang kita kata rasmi, yang memegang kuasa menentukan, itu tak hadir, tak nak hadir. Mufti tak hadir, satu orang mufti pun tak hadir. Yang pokok falak tu tak hadir. Jadi pokok yang akademik ni hadirlah setengah tu. Yang sampai Tugu Kampung, Tugu Pondok. Tapi itu gap yang ada. Jadi soalnya sekarang ni adalah menjadi masalah bagi kalau kita nak reform. Kalau kita tidak menjadikan realiti ini satu faktor. Kita nak tajdid. Tetapi tajdid kita itu akan terhantuk dengan realiti yang ada, iaitu kekuasaan. Kekuasaan para ulama rasmi yang memayungi sistem yang ada, dan kita tak boleh tembus sampai sekarang ini. Jadi orang panggil lebih baik menjadi bodoh daripada menjadi cerdik yang akan diruntuhkan. Itu masalahnya, nak mengekalkan stamina. Saya rasa Anda tengok apa yang Dr. Abdul Kadir Odah antara kelemahan ulama dan kejahilan pemeluk. Ya. Betul. Dan kebergantungan kita. Betul. Mana kita panggil pemikiran yang terikat dan bergantung. Ya. Itu betul. Mana kalau kita balik pada fasa, maka fasa sebab tu yang Syekh Qutb mengatakan Rasul peringkat ada fasanya, peringkat makiyah tu nak membebaskan daripada ikatan semangat sebarang bentuk ilah. Betul. Problem kita bergantung sangat. Gantung pada orang pun satu hal juga. Yalah, betul. Wallahu a'lam. Jadi tak macam ni kan, macam anak Hasan Banna tadi, nama apa tadi? Tarik itu dia naik pom. Saya ada kes tarik, kes yang kena pada tarik itu sabotaj. Sama ada betul tak betul tu fi ilmillah lah. Tapi sabotaj lah. Maknanya dia sekurang-kurangnya kena break di situ. Bila ada kes ni break di situ. Asalnya dia, saya ingat dulu orang kata tarik ni bahasa Inggeris dia tak betul, dia Perancis saja. Lepas tu dia datang sekali lagi, orang kata tarik ni bahasa Inggeris dia okey dah, apa semua sekali dah. Dia selalu naik, kena break situ. Kemudian bila berlaku kes Afifi ni pun saya duduk termenung. Satu hari itu saya duduk berbual dengan Timbalan Naib Chancellor Universiti Pertahanan kita. Saya cuba nafikan. Ada kata nafi macam mana dah nak betul dah pakai topi tu sekian. Jadi maknanya akhir Afifi dia menggunakan istana dan otoriti untuk dia naik, tapi akhirnya dia terhantuk juga. Itulah saya rasa yang paling sukar untuk kita fikirkan. Terlampau berani anda hancur. Tapi kalau
terlampau berani, Anda akan mati terbakar. Tetapi kalau terlampau takut, Anda akan mati kesejukan. Nak pilih mana, Wan? Jadi nak pilih mati sejuk ke mati terbakar? Tak tahu Prof, ada yang backup dengan kata manhaj kesufian lah. Apalah saya tak tahulah. Cuma semua dalam isu video tu tak silap kawan Tuan Afifi tu ada mengakulah yang mereka ada buat program dakwah. Cuma part dia orang yang ketemu tu yang dia main gendang angin tu kan, tu saya tak tahulah. Dan benda tu memang the way dakwah tu dilakukan tu memang berisiko lah, sebab kadang-kadang bila kita buat niat kita baik tapi masyarakat tak bersedia nak terima, susah juga kan Prof? Itu saya kata tadi, itulah masyarakat. Masyarakat yang terlampau mendengar golongan-golongan tradisionalis yang masih lagi berada pada kedudukan yang selesa. Janganlah kalau kata kita bertentangan pendapat dengan mufti. Macam mana nak buat? Kena betul-betul halus. Ustaz Kamil komen kena unmute Ustaz Kamil. Unmute ni. Ada saya terbaca semalam. Zaid Ibrahim. Dia mempertikaikan ulama-ulama dalam politik ni. Sebab dia kata, adakah kita boleh percaya dengan budak-budak balik Azhar, balik Timur Tengah, balik mana-mana ni yang tak, bagi dia lah, tak sampai setahap ulama yang sebenar. Jadi menyebabkan politik agama kita pun kucak-kacir juga. Dan ini satu benda yang saya tengok tu makna dia bukan kata pasal apa lah. Tapi maknanya betul ke tarah dengan balik BA, Azhar, Jordan dan lain-lain ni, kita dah boleh terima sebagai ulama yang betul-betul bawa kita. Kalau tidak, dia kata kita jadi kelas kabut macam sekarang. Jadi ada betul, ada tak betul. Dia tak boleh pukul rata macam tu. Terutama dalam konteks perbincangan kita hari ini, sebab tu Zaid mudah hancur. Nah, Zaid bila dia aktif dalam politik, dia jadi sasau. Dulu dia jadi penulis, dia jadi peguam, lawyer yang paling antara yang terbaik dan syarikat guaman dia pun hebat-hebat. Tapi bila masuk politik, dia jadi sasau, dia merapu. Serang waktu serang ni, maka dia mati terbakar ni. Prof dari Azhar juga Prof kan? Prof dari Azhar juga dulu kan? Azhar juga. Bukan juga lah saya ni. Bila pun saya akan declare saya ni Azhari. Cuma tak pakai piuh tu ya. Piuh ngaruh. Datuk, Ana rasa perbincangan kita ni agak relevan, penting. Mungkin Datuk ada dalam perbincangan dah bawa benda ni. Tapi apakah mungkin dalam masyarakat Melayu Malaysia berbanding mungkin malah berbeza sikit daripada Indonesia pun. Structurally kita punya sistem sistem kenegaraan dalam Islam tu. Macam contoh, macam kita bicara soal ulama pun sebagai satu contoh lah. Kita bincangkan Prof Kamal dulu satu masa sebenarnya macam bila aku Iran contohnya. Bila Khomeini buat keluar satu fatwa, dia dipegang betul-betul oleh orang Iran. Kerana dia lihat sebagai ayatullah, ruhullah. Jadi perkataan ayatullah, ruhullah itu diberi di kalangan ulama-ulama yang tak terikat dengan sistem sistem negara. Jadi kita ni, jadi di Malaysia, kalau Jabatan Agama Islam buat keluar fatwa, ada fatwa lain tak setuju dengan dia. PAS ada dia punya ulama, UMNO ada dia punya ulama. Jadi dan kerajaan ada dia punya sistem. Jadi maknanya kita ada structural. Sama juga bila kita masuk jadi Islam di Malaysia, bila orang jadi mu'alaf, sistem kita tu tidak betul-betul fully Islamic friendly lah. Jadi bila sebab tu sampai sekarang banyak mu'alaf, orang yang bangsa lain yang masuk Islam
struggle dalam nak melihat diri dia sebagai Islam. Ya, betul. Dan malah banyak mengeluh, dia kata dia faham Islam pun bukan daripada orang Melayu. Ya. Dia faham Islam sebab dia pergi luar negara, dia sendiri dapat Quran, tidak daripada orang Melayu, kerana orang Melayu cukup dengan hidup di kalangan orang Melayu dan merasakan Islam kita cukup. Betul. Kan kita dengan Melayu tu, dengan Constitution perlembagaan mengatakan dengan Melayu dengan sendirinya kita Islam. Ya. Jadi dari segi struktural itu pun satu hal tu tadi tak ada kebebasan ataupun kita panggil berlakunya pemisahan total tu yang Cik Kutub kata tu. Uzlah dan tak ada pemisahan uzlah syuriah tu tak ada berlaku. Kita masih terikat dengan sistem-sistem buatan manusia. Jadi kita tak dapat melihat bahawa kita ni sebenarnya bebas daripada ikatan yang manusia buat ke atas kita. Ya. Wallahualam. Jadi akidah kita pun boleh soalkan kerana kita dah diprogramkan begitu. Bila orang Melayu, Islam dengan Islam dia semua dijaga dan pergantungan dia sampai dia mati Islam jaga kononnya lah. Jadi dia pun tak nampak Islam dia dapat Melayu Islam dia. Wallahualam. Betul. Dari segi ulama tu, bila Ni Aziz mula-mula jadi Menteri Besar, dia panggil lah. Itulah first time dia panggil dan akhir. The first and the last lah. Jadi saya cadangkan satu cadangan tu tukar pantai tu tak elok di bawah pemerintahan Islam, Pantai Cinta Berahi. Saya cadangkan pantai cahaya apa tahu. Tapi bila dia mesyuarat dengan PAS dia, keluar cahaya bulan. Tak apalah tu, dia ambil separuh, dia tolak separuh. Pantai cahaya apa tu. Kemudian saya juga mencadangkan supaya ulama di Kelantan itu dikategorikan. Ada yang macam Syiah tu lah, macam di Iran tu. Supaya keotoritian dia itu tidak dipertikaikan oleh. Sebab belum tu, 10 tahun ke belum tu kita ada mesyuarat, saya bentangkan tentang zakat gaji ni. Harusan ni dia menentang. Dia kata saya tak kira idea ni bagus tak bagus, tetapi idea ni akan ditentang oleh tuk-tuk imam dan tuk-tuk syiah. Maknanya mufti boleh ditentang oleh tuk imam dan tuk syiah, jadi boleh kacau lah. Tapi dari satu seginya pula masyarakat yang majoritinya menerima pokok penjawab yang rasmi ni, datuk ni tidak datuk. Seorang profesor tidak datuk. Seorang katalah dia tidak profesor, datuk. Masyarakat lebih hormat kepada datuk yang bukan profesor. Jadi datuk tu duduk dulu, lepas tu baru profesor lah, baru apa semua sekali. Jadi mungkin keadaan tu kalau kita boleh, jadi Khomeini saya rasa dia dalam perjuangan dia sudah dapat melaksanakan perubahan sosial. Sebab tu yang tertonjol di zaman Khomeini ialah Ali Syariati, seorang pemimpin sosial yang begitu berkesan. Maknanya mungkin kerja-kerja Ali Syariati itu telah membangkitkan satu revolusi sosial dulu. Barulah dia buat revolusi ilmu dan pemerintahan. Cuma kita, revolusi sosial kita tak ada. Itu saya rasa mungkin kita boleh bisik-bisik lah nak reformasi ke nak apa. Yang pentingnya kita reformkan masyarakat, reform sosial. Maka bila dah sistem sosial itu bertukar, maka senanglah kita nak follow yang tu. Itu yang pada saya lah. Jadi rumit sikit buat kita. Okey, orang lain macam mana? Jadi ahli syariati tu, dia ahli sosiologi. Dan dia pensyarah. Dia terjun dalam masyarakat. Ya, betul. Jadi masalah pensyarah-pensyarah kita, ilmuwan kita lain daripada ilmu Islam ni, tak bergaul dengan masyarakat. Mereka berada di Menara Gading. Masih Menara Gading. Walaupun UIA dah tukar dulu. Menara Gading kepada Medan Ilmu atau kampung ilmu supaya masyarakat masuk. Tapi saya tengoklah ustaz-ustaz apa ni?
masyarakat yang lain daripada ustaz ni masih jauh daripada masyarakat. Masyarakat pun tak kena, dia ada gap. Okey. Sebab tu kelebihan ustaz-ustaz ni, dia menjadi orang tengah antara kerajaan dengan rakyat. Atau parti politik dengan rakyat. Sebab tu dia hidup dalam masyarakat. Tapi orang bila dia lain, tengok dia masih pegang profesional dia tu sampai tak bergaul dengan masyarakat. Dan masyarakat tak kenal, dia jauh. Dan dia pun pergi ke masjid ke mana ke, macam orang biasa, orang awam. Tak nampak intelektual dia dan sebagainya. Itu kita kena reform. Kena reform pokok ni lah. Sekarang ni, satu benda yang bahaya lagi, ustaz-ustaz yang popular. Ustaz-ustaz yang popular ni, kadang-kadang dia punya populariti tu lebih tinggi pada dia punya kapasiti. Itu yang jadi masalah lagi. Kita kena nak jaga lagi situ. Lepas tu nak push. Saya dalam MDN ada 100 lebih. Profesor emeritus lah, profesor macam-macam dalam grup tu, grup cendekiawan tu. 100 lebih. Tapi budaya umum dalam tu mengharapkan apa-apa projek daripada kerajaan, kami akan jadi orang yang bagi khidmat. Itu mentaliti dia, mentaliti Menara Gading tadi. Okeylah, saya akan tulis dalam buku saya yang ke-7 dalam siri mencari identiti ni. Anak rasa konsep fakih tu kan? Itulah. Banyak kita punya academician tak lihat memahami konteks. Betul. Dia tak fakih, dia tak faham apa berlaku masyarakat. Betul. Jadi macam mana kita nak buat tu? Mana nak sampaikan idea itu kepada masyarakat dengan seada-adanya supaya masyarakat boleh menerima seada-adanya idea itu dan tidak terpengaruh dengan idea-idea terlampau tinggi, apa-apa semua sekali. Sekarang ni kita melihat Islam dalam bentuk yang terlampau kuantitatif. Ustaz Kamil tu cakap betul. Ya, ada telefon masuk tadi. Okey. Kamu saya nak sebut dah. Betul lah, saya bimbang dengan selebriti ni. Saya tak sebut nama lah. Ada seorang selebriti tu, mula-mula dia berlakon sebagai ustaz apa. Kemudian dia pelakon biasa. Jadi pelakon. Jadi dia tuan awak tadi, dia niat nak pergi tarik orang kepada agama, buat pelakon, buat selebriti. Akhirnya dia pergi masuk. Jadi pelakon biasa lah. Nah, itulah Wan kata tadi. Kenalah berhati-hati anda ni seorang ahli tasawuf atau tidak. Pilihlah tempat yang bagus-bagus. Nak pergi dakwah pun tidak semestinya. Kalau kita punya current tu tak kuat, tak lebih kuat daripada current mereka itu. Jadi begitulah kitanya diletakkan dekat budak-budak perempuan, didedahkan kepada muzik-muzik yang menggilakan begitu. Mungkin diberi ais ke apa sebagainya. Ini benda possibility itu ada. Maknanya orang panggil kalau malam dengar-dengar, kalau siang tengok-tengok. Ini macam itulah. Jadi kita terjerumus dalam orang panggil tersungkur di pintu syurga. Tok Mut, Assalamualaikum. Salam. Jelas sikit. Tok Mut, saya rasa kan masalah kita lah orang-orang yang nak bukan nak dakwah, nak bawa Islam ni kan. Nak kepada Islam. Nak bawa Islam kan. Nak kepada Islam atau nak bawa Islam. Sebab kita cakap lain, kita buat lain. Jadinya contohnya macam ni. Kenapa Nik Aziz kan? Bila orang bercakap pasal dia, tak ada siapa boleh buat satu yang fitnah against dia lah kan. Sebab dia saya rasa cara hidup dia. Jadi tak ada siapa yang boleh nak prove that dia, yalah contohnya dia bawa, dia hidup dia bermewah-mewahan. Jadi saya tengok kan kita pendakwah-pendakwah kita nak dakwah tapi masa yang sama tak
tak bersedia untuk melepaskan keduniaan kita, kan? Kita masih lagi nak tunjuk that berjayanya kita dengan adanya yalah material lah, kereta besar mesti ada, perwatakan kita in certain way lah. Tapi sebenarnya orang bukan tengok itu. Orang tengok peribadi karakter kita yang kita tampilkan. Kalau kita kekurangan benda ni, kita kekurangan leader yang kata apa, walk the talk. Kan? Jadi kita tidak ada role model. Kalau nak role model pun kita kata dia, sebab dalam orang Melayu kita kata kalau kita nak percaya orang, kita mesti menunjukkan keterampilan yang berjaya baru orang ikut kita. Sebenarnya tak betul, kan? Orang tak tengok itu sebenarnya. Orang nak tengok macam mana kita boleh trust leader kita. Tengok leader kita macam mana, kan, sampai bosku dah betul-betul sorry dah ni public punya public punya ni, kan. Jadi tak apa orang tak cerita ke orang. Ada kerja nak cerita ke orang. Okey. Itulah maknanya orang kata apa, the integrity of leader tak ada sekarang ni. Itu kita tidak boleh nak, orang kata apa kita tak boleh nak, itulah kita tak boleh nak percaya. Ya, kepercayaan, the trust of leader tidak ada. Itu je kita punya isu. Dia ni macam ni lah, saya cerita sikit-sikit ya. Bila ni Aziz jadi menteri besar, mertua saya tu dia mufti Kelantan. Ini cerita makin membuka rahsia sikit-sikit dia. Dia kata ayah rasa heran. Apa? Ni Aziz ni dari segi akademik, dari segi keilmuannya, orang kelas 3. Kan bagus sangat, kan? Kita dengar dia bercakap pun biasa je sebenarnya. Cuma orang boleh menerima karakter dia. Jadi masyarakat kita sekarang ni mungkin lebih suka kepada karakter masing-masing. Itulah karakter. Jadi oleh kerana itu, kalau kita nak berjuang untuk Islam, kalau kita rasa nak bagi tumpuan, kita kena hayati karakter macam tu lah. Dari segi ilmu tu, orang ramai boleh bagi ilmu macam-macam. Sekarang ni orang kelahi, orang ni tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Tapi karakter boleh mewakili kita punya perjuangan. Saya rasa betul, ambil kesempatan untuk nak sebut ialah sebab tulisan-tulisan barat pun macam Dr. Stephen Covey dalam buku 7 Habit tu pun sebenarnya dia tajuk dia ialah mengembalikan balik karakter. Kerana barat ataupun Amerika satu kali tu ulung pun sebab karakter, bukanlah yang luaran banyak sangat, tapi tu nak restore atau kembali. Itu yang mungkin almarhum Ustaz Siddiq Fadil pun dah sebut tu, karakter kita hilang dah. Ini tulisan-tulisan Hamka, tulisan yang kita Burhanuddin Hilmi, semua tu yang tu lah kembali balik perangai ataupun karakter tu. Jadi mungkin itu satu agenda besar yang kita kena ni lah. Ya, nampak begitulah. Macam Arkam, dia membetulkan karakter pokok dia, tapi silap dia pergi campur politik. Timbul Asy'ari nak jadi Perdana Menteri, cabar Mahathir, cabar Anwar, itu jadi rusak tu. Okey, kat tu lah dulu kita ini cantiklah. Kita ada benda yang boleh balik lah, take away ada lah. Kau nak ke dia hari ni? Kesimpulan sikit Sama lah, saya tengok politik Islam pun dia jadi celaka kan dia tak ni lah. Dia dah kita macam mengikut orang lain jugalah. Nak kepada kedudukan, nak kepada keuangan, nak kepada kemegahan, nak kepada pangkat. Jadi dengan sendirinya pengikut-pengikut yang ditawar hati, akhirnya satu klimas kan ni, siapa pun serupa saja. Dia orang sudah hilang kepercayaan kepada orang politik kerana dia anggap sama saja. Orang tu nak 1 juta, orang tu nak 10 juta, orang tu nak 70 juta. Jadi akhirnya dia bercampur aduk, masyarakat jadi keliru. Akhirnya yang terakhir kita tengok
ada suruh berubah parti Islam pun. Okey. Comel. Umur sikit lagi. Okey. Sekarang ni macam ugamawan banyak di-perceive negatif kan. Maknanya dia menganggap ugamawan dah lah tak ada kemahiran, lepas tu terlalu terbawa-bawa dengan yalah ya dia. Kalau kita tengok kartun-kartun, bukan kartun lah, lukisan-lukisan pun tarik balak lah, serban tarik balak, maknanya ugamawan depresif, bukan saja depresif, diwar-warkan. Kan? Diwar-warkan, inilah ugamawan kita, tak boleh percayalah, material, dia lebih material daripada kita sebenarnya kan. Amat sedih lah kita kan. Itulah, cuba kita fikirkanlah, mungkin kita baca Ibn Khaldun, bacalah juga, mungkin fikir macam mana kalau nak baiki masyarakat kita dengan secara yang lebih baiklah, walaupun kesannya kecil. Kita tamat di situ hari ni. Balik fikir macam mana nak buat. Okeylah. Okey. Dr. Basri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.